Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala ali baitil thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin. Innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala an-nazimu Asy-Syaikh Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim aidan ila syartiyatin muttasilah wa misliha syartiyatin munfasilah juz'ahuma muqaddamun wa tali amma bayanu zati littisali ma aujabat talazumal juz'aini wa zatul infisali duna maini ma aujabat tanafuran bainahuma aksahuma salasatun fatu'lama mani jam'in au huluwin au huma wahwal haqiyul akhassu fa'lama. Alhamdulillah, hari ini kita masuk qadiyah yang kedua daripada dua qadiyah indal manatikah. Jadi isi manatikah qadiyah ada dua, qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Kenapa dia dua? Kerana sekiranya qadiyah saat itu kalau tersusun daripada dua mufrad, ia panggil hamliyah. Kalau bukan daripada dua mufrad, ia panggil syartiyah. Maka kalau hamliyah ni ajza' dia ada tiga. Dia ada maudhu', juzuk pertama panggil maudhu', juzuk yang kedua panggil mahmul. Lepas tu satu lagi panggil rabitah atau panggil nisbah. Rabitah kadang-kala disebut, kadang-kala tidak disebut. Disebut kadang-kala isim, kadang-kala fa'. Rabitah tu. Maka ulama mantiq pula terbahagi qadiyah hamliyah dengan qira'ah maudhu'. Ada 4. Oleh kerana maudhu' saat itu kadang-kala dia juz'i ataupun kulli. Kulli itu kadang-kala musawwarah ataupun tidak musawwarah. Musawwarah ada lafaz yang menunjuk kata ihatah, meliputi. Yang juz'i panggil qadiyah makhsusah atau musyakhasah. Yang mahsurah panggil qadiyah musawwarah. Yang tak ada musawwarah panggil qadiyah muhmalah. Yang kulli itu. Yang musawwarah ada dua. Kadang-kala ihatah kul jami' panggil. Dia panggil kuliah. Kalau ihatah tu ba' panggil juz'iyah. Semua ada ba'. Tiap-tiap satu pada ba' ada dua, iaitu oleh kerana qadiyah ni kadang-kala ia isbat, kadang-kala ia naf. Dengan sebab itulah salah satu pada ba' saat itu ada dua. Iaitu ada isbat satu, ada nafi satu. Jadi semua 8. Jadi khulasah semua qadiyah hamliyah taksim bi'tibari maudhu' dengan cara tafsil ada 8. Tapi walaupun semua 8, ulama manatikah kata asy-syakhsiyah fi hukmi kulliyah, al-muhmalah fi hukmi juz'iyah. Jadi yang 8 saat itu jadi tinggal 4. Jadi mana 4? Kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Habis situ. Kemudian hari ini kita mai sebelah yang kedua, iaitu qadiyah syartiyah, itu qadiyah yang tidak disusun daripada dua mufrad. Tengok makna ini. Susun daripada murakkab. Ni dah. Mufrad di situ makna lawan murakkab. Wa in alat ta'liqi fiha qad hukim. Wa in qad hukima.
dan jika susuh dihukum fiha fi qadiyah ala ta'liq, di atas ta'liq, di atas syarak. Ta'liq di sini makna ada syarak. Ala tu takluk belakang lah. Nah, hukim. Maksud hukimah. Jawain. Jawain fa innaha, maka sesungguhnya yakni qadiyah al-mu'allaqah bit ta'liq, yang sakut paut dengan ta'liq bisyarat itu, dia panggil syartiyah tu, ai qadiyatun syartiyatun. Sebab apa? Kerana panggil syartiyah saat itu sebab mengandungi dari qadiyah tu iaitu harah syarak. Harah syarak ni tak kira lah wa imu in ko, wa imu lau ko, iza ko, ataupun imma tu dengan makna syarak di sisi mana tikah, walaupun di sisi lughah makna tafsir. Imma deh. Imma tu di sisi mana tikah makna syarak, walaupun di sisi lughah bunyi makna tafsir. Nah, ala kulli hal itu kembali kepada ahli fan lah. Dia. Ada hamliyah, syartiyah. Hamliyah tahbih mahir. Hari ni maksud syartiyah. Mengikut kitab kita ni, syartiyah ada dua. Syartiyah ada dua. Ada syartiyah muttasilah, ada munfasilah. Muttasilah, munfasilah ada tiga. Ada hakikiyah, ada mani'a jam'in faqat, atau mani'a khulu faqat. Mani'a khulu faqat. Ini hakikiyah. Ya, hakikiyah. Okey. Kalau dia syartiyah ni ada apa? Ya, adanya kita katanya ada luzumiyah. Ada luzumiyah. Ada ittifaqiyah. Ni kita kata lajah dia yang apa? Yang apa dalam sulam. Jadi nak ya. Kalau dia syartiyah ni ada dua, muttasilah, ada munfasilah. Muttasilah ni apa makna? Makna kerana panggil muttasil kerana dalam qadiyah san itu ia adalah syarat, lepas tu serta dengan jawab. Panggil muttasilah. Muttasilah di sini oleh kerana ajza qadiyah syarti ni ada dua. Juzuk pertama ia panggil muqaddam, juzuk yang kedua panggil tali. Ialah pada hamliyah ada tiga. Juzuk pertama panggil mawdu', juzuk yang kedua panggil mahmud. Lepas tu ada satu lagi, dia panggil rabitah ataupun nisbah. Adapun qadiyah syartiyah juzuk yang dua saja. Muqaddam, apa makna muqaddam? Iaitu atau qadiyah yang disertai dengan harah syarak. Tahu tak? Qadiyah ada harah syarak tu, dia panggil muqaddam. Lepas tu tali ni iaitulah qadiyah sebagai jawab syarat tadi. Tak kira disertai dengan fa ke atau tidak. Kalau kita ngaji ke itu oleh nahwu gak panggil syarat harah, panggil jumlah syartiyah. Jumlah syarat atau jumlah jawab. Dan istilah mati panggil muqaddam tali. Muttasilah ni apa? Oleh kerana muttasilah ni, oleh kerana dua ni dia panggil ia adalah syarat serta ada tali. Munfasilah, apa makna munfasilah? Munfasilah ni di antara muqaddam tali ada inat. Apa inat ada lawan? Inat hipun tak boleh. Hak ni di antara muqaddam tali ni ia ada hubungan. Ada hubungan. Muttasil. Hak ni di antara muqaddam tali ni ia kena tak boleh himpun, berpisah. Kita kata in tala'atis syam
jika naik matahari kita kata fannaharu maujud, maka sehari didapati. Apa tak? Ni panggil muttasil kerana di antara dua ni ada hubungan. Ada pohon ni mufassilah kerana apa? Kerana di antara muqaddam tali ni tak boleh nak himpun. Nah, al-adadu. Kita bilang imma zaujun wa imma fardun. Kita kata bilangan itu pasangan wa emo ganjil. Dua. Maka dua ni ipo tak boleh ni. Mana muqaddam? Kita kata kalau jumlah syartiyah ada syarat ni, tak ni panggil muqaddam. Yang ada syarat panggil muqaddam. Jawab syarat panggil tali. Mudah. Ada pun hak ni yang inat, yang berlawan ni, panggil qadiyah mufassilah. Qadiyah yang pertama ni lah panggil muqaddam. Hak yang kedua ni panggil tali. Tertib mana tak? Hak ni tak jadi apa? Tak jadi cacat. Kita kata al-adat imma fardun wa imma zaujun. Jadi fardun dia muqaddam tak? Kita kata kita tukar kan? Boleh kita kata kita tukar. Kita tukar. Kita pun fardun di awal. Kita kata imma fardun wa imma zaujun. Jadi walaupun tukar mana-mana sekalipun, yang mula tu panggil muqaddam. Yang kedua ni panggil tali. Berarti di antara muqaddam dengan tali nak pun tak boleh. Kita kata al-adat, kita boleh kita kata al-arba'ah. Jadi al-arba'ah kita nak hukum tak satu ni nak kata al-arba'ah hiya fardun. Lagi pula dalam masa yang sama al-arba'ah hiya zaujun, tak boleh. Jadi dua ni tak boleh. Berarti nama satu. Itulah dinamakan munfasilah. Tak? Dia panggil munfasilah. Kemudian yang muttasilah ni pula ulama kata, ulama lagi tak kita ni tak sebut, tapi kita sebut sepitah lalu oleh kerana kadang-kala ada sebut kita lah. Karena kalau luzumiyah, apa luzumiyah? Dikatakan luzumiyah, iaitulah di antara muqaddam dengan tali nak infikak tak boleh, nak pisah tak boleh. Apa dah? Iza tala'atis syams fannaharu mawjudun. Maka dua ni kata, kalau kita kira akal kita, apabila naik matahari didapati siang hari atau siang hari didapati, maka dua ni nak pisah tak boleh. Nah, ketika mana naik matahari, ketika itulah siang hari kita dapat. Maka di sini panggil qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Panggil contoh ni. Qadiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Satu lagi panggil ittifaqiyah, kebetulan. Iza jaa Muhammad. Nah, apabila datang Muhammad fa Ali, maka bermula Ali itu kharaja. Nah, yakhruj buhilah. Nah, keluar ia. Dah. Bahawa Muhammad mari Ali tu baik. Maka dua ni bukan talazum ni. Ni bukan makna kata tiap masa mana Muhammad mari, masa itu Ali keluar. Bukan kata buat tu. Kadang-kala Ali tak keluar. Kadang-kala Ali keluar Muhammad tak mari ni. Tak? Kadang-kala Muhammad mari Ali tak keluar ni. Berarti di antara dua ni bukan talazum. Cuma ketika ni, ketika dalam jumlah dipanggil kebetulan. Ada syarat, ada jawab. Dia panggil ittifaqiyah, kebetulan saja. Jadi Muhammad mari, Ali keluar. Kebetulan. Bukan talazum. Kalau talazum ni, berarti di antara Muhammad dengan Ali ni tak boleh himpun. Sebab tak boleh himpun. Maka ni panggil qadiyah syartiyah muttasilah ittifaqiyah. Deh. Ala kulli hal dua luzumiyah ittifaqiyah ni yang pentingnya kena ada di muqaddam dalam syarat. Lepas tu satu lagi dia panggil tahli. Tak kira lah ada fa ke atau tak ada fa. Fa jawab. Yang lain pada ni. Lain hak ni tak ada iza. Dia ada imma. Imma. Mufassilah ada imma mana diisi luar ada tafsir. Nak tafsir imma kadza wa imma kadza tafsir. Nah. Tapi si manatikah dak dia panggil hak ni masuk dalam dia panggil apa? Dia panggil dalam kumpulan syarat juga.
fil makna syartiyah. Sebab ada di iktiraf, kalau kita baca kitab muhasyir kan, di iktiraf kenapanya apa imma ni pengarah syarat, sedangkan imma di seluruh abang tafsir. Barulah memantik awak kata ini istilah dia, istilah dia la masyah fil istilah. Tak boleh buat balah, tak boleh buat udah duk buat dia di masalah tentang istilah dia. Berarti ya muttafaq, ittifaq, sama-sama mana tiga kata kita duduk dalam grup ataupun dalam kumpulan syarat. Jadi kita nak terima ilmu ya kena taslim lah. Berarti kita ni selaku orang nak terima ilmu dia, kita kena taslim mustalahat dia letak. Kalau kita masih dah iktiraf, tak ada nak ngaji. Tahu tak? Tak ada nak ngaji ilmu tu, duk iktiraf tak berhenti. Nak ngaji tak boleh. Kok mana? Tak boleh lah ilmu. Berartinya ahli istilah tu ya ittifaq dapat ya. Kita ni orang kosong. Apa khalid zihni. Mana zihin kita ni kosong. Apabila kosong ni nak terima tu kena taslim. Kalau kita masih dak iktiraf, dak terima kenapa dak ambil dak pergi banding dengan ilmu lain, jadi tak boleh kamu mantik. Tadi jawab kata ini istilah ada mantik, maka itu tak cacat di sisi luar kata tafsir atau tak apa, tak ada cacat. Ini di sisi dia. Habis. Kamar dia pula. Yang mufassilah ni ulama mantik kata ada 3. Yang lawan, apa yang lawan? Yang nak hipun tak boleh. Yang lawan di antara muqaddam tali ni, dia tak sama dengan ni. Hak ni ada hubungan. Hak ni lawan. Lawan ni kadang-kala kita katanya ada 2 perkara. Tidak 3, 4. Apabila ada 2 perkara, tidak 3, 4, ia panggil masuk dalam hakikiyah. Nampak? Ada 2 ya. Supaya kita kata ia ada khilaf di antara mutakallimin. Ahli sunnah wal jamaah dengan falasifah, kita kata al-alam imma qadim wa imma hadis. Maka dua ni ipun tak boleh ni. Hadis dengan qadim negila tak satu ni tak boleh. Al-alam qadim wa hadis. Apa cakap macam tu? Tak boleh ipun. Di si ahli sunnah kata al-alam hadisun. Ataupun al-alam laisa biqadimin fa huwa hadisun. Ataupun sifat kata al-alam qadim laisa bihadisin. Di sini dia. Berarti tak ada yang ketiga. Ada hanya 2 saja. 2 ni ya. Jadi yang ketiga tu tak ada. Bainal qadim wal hadis tak ada. Antara qadim dan hadis tak ada. Hanya 2. Supaya juga asyai kita kata imma sakin wa imma mutaharrik, kita kata. Wa imma diam wa imma gerak. Jadi ada 2 ni ya. Tak ada ma baina sakin wa mutaharrik, tak ada. Maka di antara 2 ni dia panggil untuk bahagian hakikiyah. Tahu tak? Di antara 2 ni dia panggil hakikiyah. Nampak tak? Dah. Jadi al-alam imma qadim. Wa imma hadis. Lakinnahu, kita kata. Tetapi nyo apa? Nyo alam. Qadimun. Jawab dia fahuwa laisa bihadisin. InsyaAllah kita ngaji lagi ni. Lakinnahu hadisun fahuwa laisa biqadimin. Lakinnahu laisa biqadimin fahuwa hadisun. Lakinnahu laisa bihad fahuwa qadim. Itu semua natijah pak. Jadi matlak natijah pak nak tu habis. Kenapa? Kerana ada 2 saja. Ia tak ada yang ketiga. Maka hak ni lah di si manatika kata hak ni lah yang benar-benar ia panggil mufassilah. Duduk dalam bahagian ni. Dia panggil hakiki habis. Sebab tu ulama kata apa panggil hakiki lah. Malah pada satu istilah lagi dia panggil mani'a jam'in wa khuluwin ma'an. Tak boleh nak himpun dan tak boleh nak sembunyi. Maknanya kita kata al-alam ni kita nak himpun kedua. Maknanya al-alam qadim wa hadis ma'an. Tak boleh pun tu. Tahu tak? Tak boleh. Dan juga kita kata kita nak nafi kedua.
Al-alam laisa biqadim wa laisa bihadis. Apa? Faham? Tak boleh juga. Nak kita nak hipung kedua tak boleh, nak buang kedua tak boleh. Itu bang hakiki. Kena ambil mana satu. Dia ambil satu, kena tolak satu lagi. Supaya juga ni. Ni. Kita kata asyai. Ni. Sakinun wa mutaharrikun. Tak boleh adik. Kita apa? Suatu apa? Mustahil. Panggil jam baina apa? Baina naqidain. Himpun di antara dua lawan satu benar. Panggil setengah pada mustahil. Sebab kalau kita cari tak temu apabila kita nak suatu benda gerak diam tak satu masa cari tak temu sebab tak ada benda mustahil. Berarti pas kita kata suatu ni bukan diam bukan gerak pula dah nafi kedua apa jadi tak boleh juga nak nafi kedua apa tak boleh, nak isbat kedua tak boleh, dia nak ambil satu. Berarti kalau kita isbat ni kita nafi yang kalau kita isbat ni nafi ni kena ambil satu. Itulah dinamakan hakikiyah. Sebab apa? Mani ajam'in tegah himpun, wa khuluwin tegah himpun, apa buang semua dah ma'an sekali. Hak ni lah hakikiyah. Adapun yang ni hak ni dia panggil apa? Dia panggil tambah. Sebenarnya matlub yang hak mufasil hak ni yang sebenarnya. Tapi disebut juga. Disebut juga kerana ada perpecahan. Walaupun sah panggil mufassir, tapi yang sebenarnya ni sebab kalau kita tatbik dalam ilmu akidah dia tak ada yang dia ada ni. Ni dia main gerak dia. Ni dia main gerak dia, dia main qadih hadis. Dia main. Dia main dua tu. Dia main benda dua benda, dia tak ada yang tiga yang empat. Ada pemain ni jam'i saja ni. Macam mana kita katanya kita kata contoh. Asyai suatu itu imma abyad wa imma aswad. Dua ni jami' faqat dengan khulu faqat ni dia kena ada tiga benda ke atas. Tapi mani atau jam' ini ia sebelah isbat kedua. Beza di antara dua ni, beza di mana ni? Dua ni tempat sama mana? Kena ada tiga benda ke atas. Tiga sifat ikutlah. Tiga sifat atau tiga kelakuan ke atas. Supaya kata asyai imma abyad wa imma aswad. Suatu itu imma warna putih wa imma warna hitam. Berartinya warna ni bukan hanya ada dua, ada lebih. Kuning, merah, hijau, biru. Dia panggil dia tak boleh masuk bahagian ni. Tapi pak beza dua ni beza di mana? Kalau mani atau jam'in dia kena isbat dulu. Asyai imma abyad wa imma aswad. Berarti isbat kedua. Isbat kedua duduk sebelah ni. Mani ajam infaqah. Berarti suatu benda ni kita nak himpun tah diri dia. Putih lagi, hitam lagi, tak boleh. Tapi kalau kita buang kedua, boleh. Dengan makna suatu itu warna ahmar ke, azraq ke, asfar ke, boleh. Berartinya kita nak beza dua ni, kita beza di mana? Kita buat contoh mudah-mudah. Artinya bezanya kalau isbat kedua pada dua benda saat itu tiga ke atas duduk sebelah ma duduk jam faqat. Kalau nafi kedua kita kata macam mana? Al abyad asyai imma laisa bi aswada wa imma laisa bi abyadha. Kalau nafi kedua maknanya kita kata hak ni pening sikit, hak ni tepat pening. Kalau isbat ni kita tak masalah. Suatu benda putih, wa imma putih wa imma hitam. Kita nak hitung kedua tu. Hitung kedua hitam putih tu tak boleh. Kita mudah tasawur. Dengan patut kita kata bukan kedua, bukan putih, bukan hitam. Dengan makna ini warna kuning. Kita mudah tasawur, tapi hak ni pening. Tengok. Asyai, hak ni apa ni? Mani akhulu. Maknanya akhulu. Nak buang kedua tak boleh. Hipung boleh. Macam mana? Asyai imma laisa bi aswada wa imma laisa bi abyad. Hipung boleh. Hipung macam mana? Jadi kita tilik. Man laisa bi yang bukan putih. Imma tidak putih. Tengah-tengah ibarat yang la aswad.
Dia panggil la abyad. Apa belah? Nak menolak kata makna nafi. Dah. Afrad bagi aswad tu apa? Afrad dia. Jadi kita buang satu ya. Sebahagian iaitu lah yang hitam. Lain pada hitam masuk semua. Di bawah la aswad. Warna merah pun la aswad, warna hijau pun la aswad, warna putih pun la aswad. Jangan hitam ya. Patut la abyad ni apa? Warna merah pun masuk, warna hijau pun masuk. Yang jangan masuk putih ya. Berartinya jadi boleh masuk. Boleh himpun dua ni. Mana boleh himpun? Kita kata la aswad ni dengan makna ahmar. Boleh. Mana akli, ihtimal akli boleh. Kita la abyad pun boleh kata ahmar. Makna boleh himpun. Tapi kalau kita nak buang kedua, asyai bukan hitam. Kita pergi guna bukan hitam. Bukan hitam di situ berartinya kita masalah kita contoh beli apa? Beli kain. Mu pergi ke jalan beli kain aku satu. Boleh 3 elah. 3 elah Memang tanya warna apa? Cabut warna hitam. Berarti ikut. Berarti cabut warna hitam. Jadi orang beli tu, dia fikirnya hitam ya yang tak mau. Berarti ikut temu warna apa dia beli semua. Faham? Berarti dah wah. Di bawah bukan hitam tu apa makna? Apa saja warna masuk habis. Malaikat hitam. Lepas tu, bukan putih. Apa makna dia? Semua warna masuk habis. Malaikat putih. Tiba-tiba kita kata suatu benda bukan. Bukan. Bukanlah aswad ni. Makna tu segala warna lain tidak masuk semua. Malaikat hitam. Lepas tu tidak putih. Kita nafi. Suatu benda bukan tidak hitam. Maknanya bukan tidak hitam. Nafi jadi apa? Isbat. Jadi kita nafi habis. Tinggal hitam saja. Ada? Lagi pula suatu benda bukan tidak putih. Jadi tinggal putih. Warna lain habis. Artinya ketika kita tolak yang ni, warna putih masuk dalam ni. Kita dah tolak. Yang putih ni di dalam ni makna aswad dah masuk. Jadi kita dah tolak dah. Jadi maknanya suatu tu tak ada warna. Boleh jadi ke suatu tak ada warna? Tak mungkin. Habis tu dia kata mani akhulu faqat. Tak boleh kita nak buang kata suatu ni bukan tidak hitam, lagi pula bukan tidak putih. Masuk warna apa? Tak ada warna. Jadi suatu tak ada warna, kita katanya walaupun mungkin fil mustaqbal tapi fil waqi' lah tak ada. Tak temu ni. Sekarang ni tak ada suatu hak hak tak ada warna. Hingga air pun dia mau panggil warna putih. Putih, jernih, warna jernih. Bagi satu warna-warna je. Ada warna juga air pun. Kalau putih tu susu, jernih tu kadang dia dipanggil warna jernih. Ada juga. Ada saya bertemu warna jernih dah warna juga. Berartinya suatu benda ni tak ada hak, tak ada apa? Tak ada warna. Semua ada warna. Berarti kalau kita kata asyai imma laisa bi aswad, kita nafi dah. Dia nafi pula laisa bi abyad, dia panggil mustahil, tak ada. Bukan mustahil makna kata tak fil waqi' tak bertemu. Dia panggil man yakhulu faqat. Tapi kalau kita kata hipun, makna apa hipun? Suatu ni tahdiri dia tu bukan warna putih. Tahdiri itu juga bukan warna hitam. Maknanya warna merah. Berarti suatu ni warna merah. Maknanya diri dia tu bukan warna hitam. Diri dia tu bukan warna putih. Berarti boleh hipun. Ni kita kata beza di antara man, antara jam dengan kudu beza mana? Kalau jam ni kita kata isbat. Syarat ada 3 benda ke atas. Yang man akhulu ni sama juga, sama-sama ada 3 benda ke atas, tapi hak ni nafi. Adapun yang hakikat ni kena ada 2 saja. Kalau 2 ni tak kira isbat kedua ke, nafi kedua ke, duduk sebelah hakikat semua. Contoh kita ada al-alam. Imma laisa biqadimin wa imma laisa bihadisin. Boleh duduk sebelah ni kedua juga. Begitu juga pula isbat. Al-alam imma qadim wa imma hadis pun sebelah lain ni juga. Sebab apa? Ia ada 2 saja. Tapi tu hak ni lah tepat maksud apa ni hakikiyah.
Hakikat munfasilah. Nak hitung kedua tak boleh, nak buang kedua tak boleh. Itulah hakikat munfasilah. Ada pun ni pun munfasilah kan, munfasilah sebelah. Hak ni sebelah lek himpun tak boleh, tapi buang boleh. Hak ni sebelah lek buang kedua tak boleh, tapi himpun boleh. Di sebelah saja itu. Dan sebab itulah ulama mantik dibilang kata ma ni ajam wa kunamaan itulah hakikiyah munfasilah. Mana pisah. Hakikat yang berpisah di antara dua sifat kita ni tak satu benda tak boleh. Baik kita baca sikit lah. Jadi kita ingat lihat dua qadiyah ni hamliyah ni tujuan dia dalam kias hamli atau kias iktirani. Yang kita akan ngaji sikit lagi ba'ashkal. Kalau kita tak faham ni kalau kita tak tasawur, tak telitah ni, jadi susah ngaji bab syakal ni. Syakal. Ada pun ni kias istisna'i. Banyak dalam tatbik dalam ilmu kalam banyak istisna'i. Kias istisna'i Jikalau dunia ini baru. Nascaya atau apa? Jikalau Tuhan itu lemah. Nascaya apa kita kata? Boleh tak? Nascaya ia berhajat kepada yang menjadi. Satu qadiyah. Jadi muqaddam tu. Hidup dalam ni qadiyah syartiyah tu sudah. Tetapi berhajat kepada yang menjadi itu mustahil. Maka mustahil juga Tuhan itu lemah. Sudah, itu matlub. Jadi semua tu dia panggil cara tatbik dalil akli hak yakin ni dalam di dalam ilmu kalam. InsyaAllah dalam pembahasan saya nak ambil matan Barahi mari tatbik. Tengok Imam Sanusi dalam Barahi itu masuk pemudah. Tapi dalam tu semua mantik. Matan Kalau itu masalah biasa itu hafal lah mudah. Tapi kalau orang kita mantik susah sebab kena takdir. Qadiyah ni pening. Lalu kalau hal tatbik kita baca Hasyatul Bayuri ala Umar. Waktu jelas kata Imam Barahi ni takdirkan segala yang mahzuf di sisi Imam Sanusi. Kebiasa Umar Barahi tu. Nampaknya kecil tapi di dalam tu ada banyak tu. Nak kata Imam Sanusi ni orang mahir mantik sebab mantik ada dua. Mantik dia tu kitab yang tinggi lah. Kitab Mukhtasar Mantik ia sendiri dia. Mukhtasar Mantik ni dibilang Mukhtasar At-Tah Syamsiyah. Lepas tu ia syarah. Dan juga Mukhtasar Ilmu Arafah. Ulama sebelum dia syarah. Lepas tu Syekhul Islam Bayuri mewah hasyah At-Tah. Syarah Mukhtasar Ilmu Arafah tu. Tu tebal dah tu. Kitab Mantik Imam Sanusi. InsyaAllah saya nanti ngaji bab kias saya nak ambil contoh sebagai makna muzaj. Mana mutakallimin khususnya kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat penting mantik. Maka hubung kait sangat rapat. Mantik dengan ilmu kalam ni sangat rapat. Jadi dalam nak binakan dalil akli hak yakin atau dinamakan al-burhan. InsyaAllah dalam tajuk kita ambil apa? Kita ambil mari praktik. Mari ambil tatbik. Sebab saya ngaji dulu, ingat saya mengaji seorang guru, saya ngaji ilmu kalam, saya ngaji Hasyat Tusuki Mesir dulu. Tapi tak boleh tauhid, boleh mantik. Hasyat Tusuki. Ya tauhid tak syarah mana? Tak syarah masail aqdiyah tu tak ada syarah. Dia syarah qawaid tatbik yang mana Imam Sanusi duk tatbik dalam istidlal dia. Ini jadi boleh mantik ngaji. Supaya kita ngaji fiqh boleh nahwu dah dah. Ngaji fiqh boleh nahwu. Ngaji fiqh tapi masya-Allah nahwu habis nahwu. Jadi boleh takdir habis. Lepas tu dah. Ni ngaji tauhid boleh mantik jarang dah. Jarang guru tu. Guru manhaj dia surah tu jarang. Masalah akidah dia sangat sikit saja. Dia panggil sathiyah, bukan dalam bukan kata yang khilaf ada. Ia panggil apa yang mana Umar berapa Syekh Sanusi bentang lagi kita itu saja syarah. Tapi ia qawaid di dalam dia. Qawaid apa? Mantiqiyah. Dia waktu dia papan ini Imam Sanusi ini. Oh peninglah. Kalau tak ngaji mantik, tak ada ngaji dengan dia. Kalau kita tapi kerana murid dia tu dah belajar mantik, dia tahu semua murid boleh atas 90% depan dia tu dah belajar mantik, selalu dah dia. Dia ni pun ya zauq dia mantik. Syekh Hussam Ramadan nama dia.
Pelik lah dia. Manhaj dia pelik. Ngaji mantik, apa ngaji aqaid ataupun akidah boleh mantik. Jadi kita boleh membiasakan mantik dalam ilmu aqaid, kita boleh tahu hebatnya. Itu mutakallimin kita ahli sunnah wal jamaah ni hebat, bukan biasalah. Boleh tahu situ. Sebab bagi mereka yang tak tahu tu, dia baca tahu kan sathiyah, baca tahu kan, dia tak tahu sebalik. Sebab habis dibilang kata gini. Kalau reti kawan semua hebatlah. Jadi Imam Sanusi merupakan mujaddid, orang tajdidkan manhaj aqdiyah al-Asy'ari, orang pembaru untuk manhaj cara penyampaian, dan juga nak menegakkan jalalan ahli sunnah wal dalam apa mazhab Asy'ari. Dia ni mati tegas Asy'ari, dia bukan Maturidi. Asy'ari difak terus. Tapi yang manhaj dia, habis kita dia ada mukadimah sugro, patut akidatul sugro atau mubarahi, akidatul wusta, dan juga last kali kubra. Semua tu ada syarahan bagi dia semua. Mulai pada mukadimah ada syarah. Last kali akidatul kubra serta syarah. Tu dia panggil ada manhaj dia. Kali-kali kita ngaji sisilah dia baguslah. Kita ngaji sisilah dia. Mulai mukadimah sampai kubra. Cukup habis supaya kita ngaji nudah tu. Irsyad Imam Haramain kita kata apa deh, kita ngaji apa, kita insaf bagi Bakilani deh, maqalat Ibnu Furak supaya ngaji mereka tu dah. Tapi ngaji sisilah. Tu panggil Imam Sanusi. Baik, kita tengok ita. Wa in ala ta'liq. Jadi fiha qad hukim. Jadi wa in, dan jika qad hukima sesungguh dihukum ala ta'liq, fiha qad dihukum fiha fil qadiyah alat ta'liq dah atas syartiyah. Ta'liq mana syarat. Fa innaha maka sesungguhnya qadiyah hak muallaq bi ta'liq bi syarat itu qadiyah al muallaqah bi syarat itu atau bi ta'liq dia panggil syartiyatun ataupun qadiyatun syartiyah, dipanggil qadiyah syartiyah. Wa tanqasim, dan terbagilah ia qadiyah syartiyah aidan juga, yakni seperti taksim qadiyah hamliyah. Aidan ay kama inkisam qadiyatil hamliyah, seperti mana terbagi qadiyah hamliyah ila syartiyatin munfasilah. Ini kepada qadiyah syartiyah muttasilah wa misliha, dan sepertinya, seperti bagi itu juga ataupun seperti syartiyah muttasilah ay syartiyatin munfasilah. Iaitulah syartiyah munfasilah, iaitu terbagi dari dua, syartiyah muttasilah dengan syartiyah munfasilah. Jadi muttasilah ni dengan makna kata di antara muqaddam dengan tali ada ittisal. Kerana dinamakan ittisal ni kerana ada hubungan di antara dua taraf. Mana dua taraf? Iaitulah muqaddam dan tali. Dua taraf dalam qadiyah syartiyah panggil dua bujung. Dia kena ke tarafai ataupun tarafan dari qadiyah syartiyah, iaitulah ni qadar tali. Kalau tarafan qadiyah hamliyah apa? Maudhu' mahmul. Maudhu' apa? Dengan mahmul. Kita kata ni tarafan dalam hamliyah. Jadi di antara dua taraf ni ittisal. Apa maksud ittisal? Mana ijtima' hima fil wujud. Hipun kedua pada ada. Itu mana ittisal. Ittisal ni mana apa? Ijtima' huma, apa huma? Muqaddam tali fil wujud, pada ada. Jadi kita didapati kedua. In tala'atis syam fan naharu mawjud. Jadi dua-dua ni kita dapati kedua. Itu yang panggil ittisal. Ada pun infisal ataupun munfasilah. Syartiyatin munfasilah. Dipanggil munfasilah kerana inat berlawan di antara dua taraf. Mana dua taraf? Muqaddam tali. Jadi muqaddam tali ni inat berlawan. Apa maksud berlawan? Nak hipun tak boleh. Ni di antara qadim dengan hadis, fardun dengan zauj. Maka dua ni hipun tak boleh. Ia panggil inat. Itu dinamakan munfasilah. Juz'ahuma, juzuk bagi kedua, yakni juzuk bagi qadiyah syartiyah. Muqaddamun wa tali. Huma tu klik kau ada apa?
syartiyah muttasilah wa munfasilah. Klik dah. Huma ai muttasilah wa munfasilah. Juzuk dia apa? Muqaddam satu wa tali. Tali. Amma bayan, ada pun menyatakan bayan, yakni bayan qadiyah syartiyah. Bayanu, yakni bayanu qadiyah syartiyah itu. Zat ittisali, mempunyai hubungan, yakni hubung di antara bainat muqaddam dan tali. Ada pun nak menyatakan qadiyah syartiyah, iaitulah mempunyai hubungan. Apa hubungan? Yakni baina muqaddam dan tali fil wujud, pada ada. Ma aujabat. Ma ni bayan ni mana mubtada. Mubtada khabar dia. Ma khabar. Ma ai min al-qadiyah. Aujabat, yang memastikan talazumal juz'aini. Talazum makna tertasahub. Mana menyertailah. Talazuma mana tasawuf, mana menyertailah akan kedua juzuk. Mana? Muqaddam dan tali. Dua juzuk tu tasawuf, mana menyertai, sering menyertai kedua, iaitu muqaddam tali. Ini fil wujud. Wazatul infisali, dan mempunyai wazatu, yakni qadiyah yang mempunyai infisal. Zatu ai qadiyah, qadiyah yang mempunyai ittisal, duna maini, hal keadaannya, hal keadaan qadiyah sana itu duna maini, duna kadzib. Maini makna kadzib, tidak dusta. Tidak dusta ni panggil tahmilah ni. Mana khabar? Zatu mubtada, ma khabar. Ini nak ayat ni. Sani amma bayal zati sali tu mubtada dah. Ma aujabat tu khabar. Wazatul infisal, dan mempunyai infisal iaitu qadiyah yang munfasilah, yang tidak dusta. Ma aujabat, barang yang memasti. Tanafuran, apa tanafuran? Tanaudan, tanafian. Boleh makna tak? Makna nafi gimari, bertolak gimari, berlawan. Bainahuma, di antara kedua. Mana kedua? Muqaddam dan tali. Tahu tak? Jadi lawan di antara muqaddam tali. Sebenarnya hadis dengan qadim lawan ni. Nak ikut tak boleh ni. Sakin mutaharrik pun lawan. Fardun dengan zaujah pun lawan. Nak ikut tak boleh. Dia panggil tanafuran bainahuma. Aksamuha, bermula bahagiannya, bahagian qadiyah syartiyah munfasilah. Salah satun, ialah tiga. Ni. Tiga. Faltu'lama, maka hendak diketahuikan. Faltu'lama, maka hendak diketahuikan. Mana tiga? Ada. Mani ujam'in au khuluwin au huma. Pertamanya mani antu jam'in ai faqat. Mani antu jam'in faqat, tak boleh himpun kedua, tapi boleh buang kedua. Tahu tak? Mani antu jam'in saja ni makna kita nak himpun kedua, muqaddam tali. Tak boleh. Tak boleh himpun saja kedua. Jadi muqaddam tali tak satu benda. Tapi kalau kita buang kedua boleh, tapi syaratlah kena ada tiga benda. Tiga ke atas. Supaya warna boleh. Warna rasa. Kita kata apa? Asyai imma hulwun wa imma mur. Suatu benda tu imma manis, imma pahit. Nak hipun kedua tak boleh tu, manis ke pahit tu. Tapi kalau kita tak hipun kedua tak boleh. Tapi kalau kita bukan kedua, boleh dengan makna masing ke. Maknanya rasa ni ia ada tiga ke atas. Berarti duduk dalam bahagian ni. Kalau dua, ingatlah. Kalau dua, suatu benda ada hanya dua. Tak ada berlebih. Hanya dua saja duduk dalam ni adalah hakiki. Au khuluwin, ataupun khulu, yakni faqat. Nak kait faqat. Jadi tegah nasbah khulu. Tegah buang kedua. Hipun boleh. Hipun kedua tu boleh.
Tapi hak ni sebelah lek nafi kedua. Kebanyakan tapi ada juga. Tapi bukan mesti cuma kita nak pedoman untuk mudah-mudahan kita faham kak. Kalau jam ni memang isbat kedua. Tapi kalau tengok dalam risalah dosa jawab ya saya hasilnya misal lain. Apa? Zaid yang tidak berenang patut apa? Apa? Tidak lelah air patut tidak gelam. Tenggelam. Macam mana ya buat contoh tu tak ingat. Habis ada lah. Tapi contoh dia bukan ni. Tapi kebanyakan saya ayat ni. Ya ni isbat kedua. Ni nafi kedua. Waktu kita aghlab. Hak saya ayat ni hak aghlab. Supaya kata imma ghairu aswad wa imma ghairu abyad. Bukan putih, bukan hitam. Hitam kedua boleh. Dengan makna warna merah. Di warna merah tu bukan hitam. Di warna merah tu bukan putih. Berarti boleh. Tapi kalau kita buang kedua. Jadi warna apa? Tak ada warna pula. Au huma. Tapi kedua. Apa kedua? Jam wa khuluwin ma'an. Wahwal haqiqi. Inilah hakikat. Inilah benar-benar tanah. Inilah yang benar-benar berlawan. Yang benar-benar berlawan ni. Al-akhas. Ini yang terlebih khusus di antara kedua sebelum. Ini al-akhas minal awwalain. Di antara dua yang pertama. Mana yang pertama? Ma ni atau jama'in dengan man yang khulu. Dia ni lebih khusus. Sebab ia hanya dua saja. Fa'lama, maka hendak ketahuilah olehmu ayyuhat talabah. Tu. Jadi khulasa katanya tiga ni. Jadi qadiyah syartiyah tengok yang baik dah insya-Allah dua qadiyah tu. Khususnya qadiyah syartiyah ni saya nak ambil mubarak. Kalau siapa masuk kalau boleh buat matan boleh. Buat matan saja. Saya nak ambil matan dan saya nak tulis sini. Nak winapok kata Imam Sanusi ni hebat mentai. Hingga siapa yang boleh hazaf. Jadi satu matan. Nampak tak? Ya hazaf qadiyah tu, ya hazaf tinggal. Dikit saja. Jadi satu matan. Jadi orang zub mentik nampaklah qadiyah yang mana Imam Sanusi hazaf. Seperti mana Syekh Islam Bayuri. Dia menzahirkan, dia mengeluarkan apa yang dihazafkan oleh Imam Sanusi. Itu je lah. Dah belajar kan? Hasyatul Bayuri ala Sanusi ya Sughra tu. Biasa. Habis itu kalau orang ngaji mantai tu jadi nampak hebatnya Imam Sanusi. Jadi Imam Bayuri ni pun tokoh mantai juga. Dia ni dia tatbik. Jadi kalau kita membiasakan seperti mana Imam Sanusi dekat Umar Rahim, jadi okeylah kita. Jadi kita boleh tatbik apa saja. Kebanyakan mata kecil-kecil tu khususnya ilmu akidah itulah. Dah. Jadi kita nak tatbik. Pahala kita tak haji matik, jadi tak nampak lah. Kita tak nampak rahsia sebalik pada mata. Kadang-kadang dia bilang orang, Allah, mata Umar Rohing. Mengaji apa ilmu akidah? Umar Allah. Dia bilang Allah, Umar Rohing. Aduh, jadi soalan saya mudah. Kenapa tak belajar mawakif? Kenapa tak belajar maqasid? Allah. Jadi itu dia panggil manhaj dia salah lah. Jadi mereka ni dia nak nama kitab saja, faham ilmu tak? Kita nak faham ilmu, kitab tu kau dulu lah. Jadi kita faham ilmu dulu. Lepas tu kitab kau mari lah. Akan boleh kata musannif rahimahullah ta'ala, faslun fit tanahudi. Tanahudun khulful qadiyatini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi. Fa in takun syaksiyatan au muhmalah fanaqduha bil kaifi an tubaddilah wa in takun mahsuratan bisuri fanqud bididdi suri hal mazkuri fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.